Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Manusia itu sifatnya lemah. Manusia semuanya lemah, tiada berkuasa. Mereka tiada mampu membahayakanmu atau memberi manfaat kepadamu. Tetapi semua itu berlaku dengan kuasa Allah Azza wa Jalla ke atasmu dan ke atas mereka juga. Dia, yakni Allah, yang membuat segala yang dikehendakinya kepadamu dan kepada mereka. Qalam dalam ilmu Allah, yakni penanya, telah menentukan, yakni telah menulis apa yang akan berlaku buatmu dan buat mereka. Orang-orang yang mengesakan Allah yang soleh adalah hujjah Allah kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Ada yang mengosongkan dirinya dari dunia sama sekali, baik zahirnya maupun batinnya. Ada yang mengosongkan dirinya hanya pada batinnya sahaja. Tiada sesuatu pun dari dunia yang tersemat dalam batinnya. Itulah dia hati yang bersih. Siapa yang mencapai tingkat ini, samalah seperti dia telah diberikan kerajaan ke atas makhluk semua sekali. Itulah yang dikatakan seorang pahlawan yang berani. Orang yang berani ialah siapa yang hatinya bersih, suci dari segala yang selain Allah Azza wa Jalla. Dia berdiri di pintu Allah dengan pedang tauhid dan sabit syariat. Tiada dibenarkan siapa pun dari makhluk mengacaunya. Dikumpulkan seluruh hatinya dengan Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sebab syariat itu akan mendidik yang zahir, manakala tauhid dan makrifat pula yang mendidik batin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hakikat kejadian manusia itu lemah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 28, khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu sifatnya lemah. Bila Allah menyebut tentang hakikat kejadian manusia ini lemah, setengah ulama seperti Imam Ibn Jauzi menyebut 3 penafsiran yang dimaksudkan dengan lemah. Yang pertama, lemah yang dimaksudkan ialah lemahnya dalam menghadapi syahwatnya. Dia tak mampu untuk kawal syahwatnya. Yang kedua ialah lemahnya dari sudut menghadapi wanita. Dia lemah untuk menghadapi wanita. Sebagaimana lelaki juga lemah menghadapi lelaki. Sebagaimana perempuan juga lemah menghadapi lelaki. Dengan kata lain, mereka ini lemah dalam menghadapi pasangan masing-masing. Kerana itu kita lihat kemuncak lemah manusia bila mana mereka bercerai. Baik lelaki, baik perempuan. Nampak walaupun mereka siapa pun. Walaupun mereka orang yang nampak hebat, kuat, raja atau sebagainya, maka ternyata akan lemah. Lemah pada akalnya dalam melawan nafsu dan syahwat. Lemah ketika mana dia menghadapi wanitanya. Dan yang ketiga, lemah yang dimaksudkan ialah dari asal kejadian dia. Manusia dijadikan asal daripada air mani. Sifat air itu lemah. Bukan sekadar lemah, busuk dan sebagainya. Malu kita nak mengaku daripada situ.
Kalau kadang-kadang kita malu nak mengaku kita ni, ayah kita ni bukanlah orang terkenal, popular dan sebagainya. Kadang-kadang ada manusia malu mengaku. Apatah lagi kita ni, kalau kita tengok semua kita buat asal daripada air mani. Mimma immahin, daripada air yang Allah sebut nama hina, mahin. Apa maksud hina? Sebab keluar daripada tempat hina. Baunya pun hina. Dia tak wangi bau dia. Kalau dia bau macam ambar, macam oud, okey lah. Tapi baunya menjijikkan. Tidak ada orang yang nak berbangga dengan air tersebut. Dan dalam Quran Allah ingat banyak kali kita. Daripada air mani. Untuk apa Allah ingatkan kita? Supaya kita kenal diri kita. Kerana itu manusia ni cenderung untuk sombong. Sebab dia lemah. Hanya orang lemah yang nak sombong. Bila orang tu dia tahu dia lemah, macam mana nak suruh dia confident? Dia akan sombong. Padahal dia lupa, bila mana dia lemah, dia patut bernaung di hadapan, di sisi Allah yang maha agung, yang maha perkasa. Barulah dia kuat. Sombong tidak menjadikan dia kuat. Bukan sombong menjadikan dia lebih lemah daripada biasanya. Tengok orang sombong, dia lagi lemah. Bila kita melihat manusia yang sifatnya lemah, tak ada kuasa. Allah sebut dalam Quran, Al-an khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ta'fa. Sekarang Allah ringankan kepada kamu syariat. Kerana Allah mengetahui padamu ada kelemahan. Dalam banyak ayat Allah menyebut lemah kita, maka bagi meraihkan lemah kita, Allah mudahkan syariat. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan seorang hamba melainkan apa yang termampu, terupayanya. Allah sebut dalam ayat yang lain, Fattaqullaha mastata'tum. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah ikut kemampuan kamu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah nak mudahkan kamu. Allah tidak mau susahkan kamu. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah jadikan dalam agama ini benda yang susah. Maka bila kita tahu kita memang lemah. Lemah daripada semua aspek. Walaupun Imam Ibn Jauzi menyebut 3 penafsiran ulama yang dimaksudkan lemah, iaitu daripada asal kejadiannya, dari sudut lemahnya dengan pasangannya, dengan perempuan, atau dengan lelaki bagi perempuan, dan lemahnya untuk dikawal hawa nafsu. Bahkan kata ulama seperti Imam Ibn Ashur, sebenarnya lemah itu meliputi segala aspek. Bermula daripada rohaninya, akalnya, nafsani, jiwanya, tubuh badannya, masyair, emosinya, semua lemah. Bahkan yang paling hebat dalam diri kita apa dia? Akal. Hebat. Namun akal ini kalah dengan emosi. Hebat dah akal. Tapi bila ada emosi, akal tak boleh ke mana. Tak mampu. Emosi apa? Sedih, benci, geram. Kerana itu, kita tuan-tuan tak boleh berlaku adil di hadapan emosi kita yang marah. Nak adil macam mana? Kita tak mampu berlaku adil dalam emosi kita cinta dan suka. Berahi. Tengok kita sayang dia, emosi kita sayang pada dia, kita tak mampu berlaku adil. Kita akan menyebelahi dia. Satu, walaupun manusia bercakap tentang akal yang hebat, tapi sebenarnya dikalahkan oleh emosi dia. Seorang doktor yang hebat, di hadapannya ialah anak dia, maka dia akan lemah. Sebab dia ada emosi dia. Kerana itu manusia makhluk yang paling mudah menangis. Tak tahu makhluk lain pada manusia yang suka menangis. Selain pada manusia. Kita menangis. Tengok drama lebih kurang nangis. Oh, tengok drama. Kadang-kadang dia baca Bay Electric, dia boleh nangis. Bukan baca buku cerita sedih, baca Bay Electric, menangis. Wah, patus, nangis. Baca Bay Air, menangis. Dia manusia paling emosi. Kalau binatang-binatang lain, mana kita jumpa dia nangis? Melainkan dalam keadaan yang nudrah. Jarang sangat. Dia mati pun dia tak nangis. Binatang keliling dia pun tak nangis. Ya.
Kalau manusia siap, dia nangis, keliling dia nangis semua. Itu lemah kita. Dan kita juga makhluk yang cepat gembira. Gembira. Cepat gembira itu tanda lemah. Kita tengok binatang, dia ada tak sifat gembira. Mungkin ada ustaz dia meloncat gembira. Dia muka dia sama je gembira sedih. Tuan-tuan dapat beza. Letak muka kucing, gembira ke sedih tu? Tak boleh nak tahu. Kita tengok muka tahu, sedih ni ada masalah ni. Pagi-pagi dah sedih. Dah nampak. Tu belum sampai ke petang, dah nampak muka sedih, dah nampak muka gembira. Bukan mudah dibaca. Mudah kita baca muka orang ni. Kena pula orang biasa berhadapan dengan orang. Tengok muka ni macam nak hutang duit ni. Tengok muka tu nak hutang duit. Sebab lemah. Ni tengok muka ni macam ada masalah ni. Kita tengok muka binatang, kita tak boleh tahu masalah dia. Kan itu manusia bila kita lihat fizikal kita. Adakah fizikal kita kuat? Berbanding kuda, lembu, kerbau. Bukan berbanding semut. Semut tuan-tuan, dia boleh angkat 8 kali ganda berat tubuh badan dia. Semut. Kita boleh angkat 1/3 daripada berat badan kita. Normalinya. Itu pun lepas tu berkesudahan dengan slip disc. Dia mula okey lah boleh angkat tong gas. 2 botol, 2 tong, 3 tong. Berapa 1 tong? 16 kilo. Berat 3, insyaAllah dia boleh sampai 48 kg, 50. Berat badan dia berapa? 100. Boleh angkat 50, separuh mungkin. Dia latih-latih sampai boleh seimbang. Lepas tu slip disc. Lepas tu nak rokok pun tak boleh. Ini manusia. Cerita lemah manusia ni banyak kalau kita nak banding dengan semua binatang. Ternyata kita paling lemah. Mana ada makhluk lahir menangis melainkan manusia. Kita manusia lahir nangis. Binatang lain lahir dia tak nangis. Kita nangis. Mana ada makhluk yang lahir tak boleh berjalan? Kita. Anak kucing lahir berjalan. Anak kucing. Anak-anak binatang lain lagi lah. Lahir terus berlari. Kita tuan-tuan tak boleh berjalan. Tak boleh melihat. Tak boleh makan sendiri. Anak binatang dicari tetek mak dia nyusu. Kita kalau mak kita tak bagi susu, mati kering kita. Lemah kita di situ. Kemudian kita pun mula merangkak. Mula berjalan, terjatuh. Mula berlari, tergelincir. Mula tegak badan. Walau waktu itu badan kuat, emosi kita makin lemah. Emosi kita makin lemah. Syahwat kita makin tinggi. Kita mula nak berkahwin, nak berkejaya. Dan kita mula teka-teka masa depan kita. Walaupun ia tak pernah betul waktu kita teka. Allah Ta'ala menceritakan sifat lemah manusia. Dia tak mampu mengetahui apa yang berlaku secara pasti esok hari. Firman-Nya, "Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin." Dan tidaklah mereka menyangka melainkan sangkaan semata-mata. Dan kami tidak pernah yakin benda itu. Manusia kata kami tak yakin pun. Maksudnya tuan-tuan tahu tak esok apa? Boleh beri satu jawapan esok secara pasti. Melainkan kita ikut pengalaman lepas lah. Esok saat biasa kita bangun gini-gini. Pasti tak? Sama. Saya biasa bangun 4:30 pagi. 5:30 pagi. Baik, esok pasti sama. Tengok esok pukul 8:30 bangun. Saya saat biasa rutin saya pergi kuliah. Dengar kuliah. Pasti esok boleh. Tengok esok-esok sibuk. Kenapa paip pecah? Tak boleh pergi kuliah. Kenapa? Oh, ada kerja lain. Orang rumah nak beranak. Ada itu. Kita tak pasti. Walaupun berdasarkan pengalaman kita 10 tahun, 15 tahun akan datang, kita masih belum pasti esok apa dia. Itu Allah sebut dalam Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tak ada seorang pun tahu secara pasti apa yang akan dia buat esok. Tuan-tuan boleh rancang, esok saya nak buat tu, nak buat ni. Pasti. Tak pasti. Kalau kita kata pasti, kerana kita sombong. Pasti Sah, ni orang sombong. Kerana memang kita tak tahu. Malam ni kita tidur, bangun tak bangun, kita tak tahu. Kalau mana orang yang tidur malam, berniat untuk bangun esok, tak bangun-bangun. Mati.
Ramai mana orang menyangka dia sihat esok, rupa dia sakit. Ramai mana menyangka bahawa dia lapang esok, rupanya sibuk. Ramai mana menyangka bahawa dia akan gembira esok, rupanya dia kecita. Ya'ti kal akhbar ma lam tuzawwidi. Akan datang kepada kamu berita apa yang kamu tak bersedia. Dan akan datang pada kita berita apa yang kita tak bersedia. Untuk menunjukkan lemah. Walaupun kita kata sediakan payung sebelum hujan, sediakan payung sebelum hujan. Betul-betul hujan memang tak ingat buat payung. Selama ni memang dalam kereta ada payung. Hari tu terletak kat luar, hari tu lah hujan. Allah. Dah pegang, dah betul sediakan payung sebelum hujan. Macam mana boleh terkeluar hari tu? Mungkin kita tak pasti. Ada orang kata, dia akan simpan duit untuk hari tuanya. Hari tua saya pasti senang. Tiba-tiba, ni cerita betul lah ni. Yang berlaku beberapa hari lepas. Kena tipu, kononnya satu syarikat. Namanya Amal Group. Benang buah tabung haji. Untuk melabur. Kawan ni keluarlah duit pencen dia, 900 ribu. Sekelip mata. Seorang wanita yang bercita-cita dengan duit hari tuanya, dia boleh bahagia. Apa yang dia tak sangka? Ya semata dia nak tambah sikit lah 900 tu. Daripada simpang tak bergerak, melabur, biar ada untung sikit. Tengok pula syarikat buah tabung haji ni. Bukan susah nak guna lambang tabung haji. Zaman teknologi ni. Tak susah, sama sebiji tabung haji. Yang saing pun pengarah tabung haji. Tak susah buat. Kawan ni pun yakin. Hanya dapat panggilan. Labur. Pindah. Transfer. 900k. Bayangkan 900k. Ya, orang macam saya memang tak nampak gambar lah. Atau orang yang kaya sekali pun hilang 900k terasa. Buasir sekejap. Walaupun dia kaya. Sakit perut sekejap. Boleh menangis 3-4 hari. Ni orang kaya. Orang yang memang harap duit tu lagi. Lemah kita tak tahu. Ada seorang hamba Allah. Waktu mana saya ke bank. Dia pun sapa saya. Ustaz, saya kena tipu. Saya kata kenapa pula? Saya ada duit pencen 100 ribu. Saya kena tipu semalam. Ada seorang dia tepuk saya. Dia kata nak beli tak besi ni. Ni besi hikmah. Saya macam mana boleh percaya besi hikmah tu? Saya masuk bank Islam. Saya keluarkan 100 ribu. Saya pun heran kenapa pegawai tu bagi saya keluar 100 ribu. Biasa ada satu SOP dia. 100 ribu melesak satu hari. Saya ingat ni duit pencen saya. Tetapi kita tak tahu itu berlaku. Kita tak kata dia tu bodoh tak. Kita tak tahu benda berlaku. Ia boleh berlaku pada kita. Tentang musibah kena pada orang yang kata orang bodoh sebab tu kena. Kan? Musibah ni dia tak kena orang bodoh, orang cerdik. Bila kita kena musibah jadi bodoh belakang kita ni. Negara Jepun hebat. Korea hebat. Kena musibah nampak bodoh. Tak boleh selesai sampai sekarang. Negara kita pun nampak hebat. Negara Amerika pun nampak hebat. Tapi kena musibah COVID nampak bodoh kita. Tak tentu hala kita. Begitu musibah menjadikan kita bodoh. Sebab kita lemah. Kalau musibah tu jadi kita cerdik. Kerana kita kuat. Lebih tak. Siap musibah datang kita jadi tak cerdik. Setiap kali musibah. Kita tak boleh fikir dengan betul. Kerana itu Allah ajar kita. Bila kena musibah, kembali pada Allah. Biar akal kamu kembali semula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa dulu. Kena musibah, jangan tarik nafas. Doa dulu. Ada kata Ustaz kalau kita suruh tarik nafas. Tarik nafas, habis nafas mati. Tuan-tuan bila kena musibah. Pertama kita tahu bila datang musibah, akal kita tak berfungsi seketika. Dia berhenti sekejap. Sebab benda ni baru. Musibah setiap kali datang pada kita, dia jadi macam benda baru. Tak ada dalam data kita benda ni. Solusi tu tak ada. Dia macam stop saja. Kita boleh fikir. Dan untuk mendapat kekuatan jiwa. Sebab bagi mengatasi kelemahan kita, kita kena kuat jiwa. Itu sahaja. Itu kekuatan iman. Kerana itu Allah Ta'ala syariatkan kita benda-benda namanya ibadah untuk kuatkan iman. Untuk apa kuatkan iman? Ya. Kan depan kita musibah banyak. Dan kemuncak musibah itu melihat malakul maut. Kemuncak musibah. Tengok malakul maut.
Kita ingat senang nak tengok makhluk yang tak pernah makhluk tengok. Tak pernah kita tengok. Makhluk ini kalau kita tengok, hilang akal kita. Bukan akal tu berhenti, hilang akal. Tak ada buat apa. Maka iman mengambil alih tempat ni. Tapi kalau tak ada iman, habis. Sekarang memanglah kita bertindak dengan akal, kita guna akal. Saya bercakap pun saya guna akal saya. Tapi iman ni bateri kepada akal saya. Tapi bila bateri ni mati, habis. Tak ada apa manfaat. Tetapi iman ini benar-benar berfungsi pada waktu dia. Bila dia melihat benda-benda yang tak pernah dijangka oleh akal kita. Antaranya ialah malakul maut. Mana orang pernah jangka? Tak ada lagi ahli sains yang berminat mengkaji malakul maut. Mereka minat kaji virus pakai mikroskop paling hebat. Elektron mikroskop. Pakai elektron. Tengok. Ni makhluk yang tak nampak jadi sebesar gergasi. Tapi ada tak orang nak kaji malakul maut? Ni makhluk yang lagi hebat. Yang bila datang pada manusia, dia tak kenal kita siapa. Dipisahkan kita daripada semua yang kita sayang. Tanpa mempedulikan kita sedia atau tak sedia. Berapa pun umur kita. Sesibuk mana pun kita. Sebanyak mana pun alasan kita untuk terus hidup. Dia tak peduli. Saya kan baru ambil vaksin. Alasan kita. Patut hidup lama. Saya kan ambil kad insurans. Patut hidup lama. Saya kan anak orang kaya, anak raja. Patut hidup lama. Kita ada 1000 alasan untuk hidup. Kata kalau kita tanya pada diri kita, apa alasan bahawa kita masih boleh hidup? Semua kita akan sebut 1000 alasan. Kenapa saya masih boleh hidup? Tamu Ustaz sebab memang saya doa panjang umur. Saya doakan Arafah. Lagi? Sebab saya sihat. Saya tak, doktor, saya baru cek minggu lepas. Doktor kata saya okey. Jantung saya macam umur 21 Ustaz. Umur berapa dah sekarang? 71. Doktor kata jantung awak ni macam 21. Macam tak pernah guna je jantung ni. Macam baru je jantung ni. Ni kalau jenis beli kereta, apa ni, plastik seat tu tak buka lagi. Ni umpama jantung awak. Oh, dia punya teruja. Doktor kata, jarang orang macam saya 1/1,000,000. Berilah 1000 alasan untuk kamu kata kamu belum layak mati. Malakul maut tak pernah peduli alasan tu. Sebab malakul maut bertindak atas asas apa? Sampai waktu. Sampai waktu walaupun kamu belum penat dengan dunia, ambil. Kalau belum sampai waktu walaupun kamu penat dengan dunia, bosan dah dengan dunia, kenapalah saya hidup lagi ni, lama dah. Tak akan mati. Tak akan mati kamu. Maka ini sifat lemah kita. Datanglah alasan berjuta, beribu berjuta, sampai waktu datang malakul maut. Tapi ada tak manusia nak kaji malakul maut? Ilmu manusia tak nak. Mereka kaji hal lain. Kerana itu kata ulama, lemah manusia pada akal, dia tak mampu mengkaji benda yang memang keperluan dia sebenarnya. Dia banyak mengkaji benda yang bukan keperluan dia. Contoh kalau kita tengok R&D manusia, apa yang dikaji? Apakah keperluan dia? Banyak bukan keperluan dia. Dia kaji tentang binatang. Keperluan dia ke tu? Bukan. Duduk dengan gorila 20 tahun, 30 tahun. Dia pun perangai macam gorila juga. Teruk dia pada gorila. Gorila mandi juga, dia tak mandi. Duduk dengan gorila, tengok. Habis kalau kita faham semua hidup gorila tu, sebenarnya kita perlu ke ilmu tu? Kita tak perlu ilmu tu. Gorila pun tak suruh kita faham. Tak suruh kita faham dia. Dia dah ada hidup dia. Kita duduk pula tengah laut pula, kaji laut. Apa faedah untuk kita? Kita kaji semua benda yang tak ada faedah. Kita lupa mengkaji ayat-ayat Allah untuk diri kita. Bekalan kita akhirat kelak. Sebab itu Allah hantar Nabi dan Rasul. Sebab kita macam tak nak kaji benda tu. Yang berkait dengan masa depan kita, syurga dan neraka. Allah ciptakan kita untuk syurga atau neraka. Dua je. Wa imma kita ke syurga, wa imma kita ke neraka. Tapi manusia tak kaji benda tu. Mereka tetap kaji nak hidup kat dunia yang mereka tahu berlaku kematian di sini. Maka datang Nabi dan Rasul. Kerana Allah Ta'ala menyayangi kita, merahmati sifat lemah kita. Dan Nabi dan Rasul datang ajar kita apa yang patut kita fikir, apa yang tak patut kita fikir. Apa yang patut kita siapkan bekalan, apa yang tak perlu kita siapkannya. Apa yang perlu kita serahkan kepada Allah. Apa yang tidak perlu kita mempedulikannya.
Dan bagaimana mengatasi kesedihan. Para Nabi ni ajar. Beriman pada takdir Allah. Perkara pertama yang Allah ciptakan ialah qalam. Pena. Dan dia menulis seluruh takdir manusia. Bahkan dia menulis takdir manusia 50,000 tahun sebelum kejadian. Sebelum berlaku kejadian 50,000 tahun telah ditulis benda itu. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, ma min musibatin, tak ada pun musibah yang menimpa kamu. Melainkan kami telah tulis min qabli an nabra'aha, sebelum ianya berlaku. Supaya apa hilang sedih kita. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Likai la tafrahu bima atakum wala ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tak gembira apa yang datang dan tak sedih sangat apa yang pergi. Sebab itu dalam takdir dah. Kita dapat sekian-sekian. Taklah excited sangat. Ini dah takdir Allah. Allah uji saya. Kita dapat musibah. Taklah sedih sangat. Ini Allah takdir pada saya. Ya, segala syariat ini tuan-tuan datang untuk mengawal lemah kita. Kalau lemah ni bila tak dikawal, dia mungkin mati bunuh diri. Lemah ni kalau tak kawal, dia mungkin cuba sombong untuk selamatkan lemah dia. Walau ia makin menjatuhkan dia. Ada orang nak kawal lemah dengan sombong. Tapi dia tak ke mana lah sombong. Orang pun tak suka dia. Ada orang pula, bila dia kena lemah, maka dia putus asa lalu bunuh diri. Dia datang Islam, dia jaga lemah kita tadi. Dia pagari. Dengan amal soleh kita. Diberikan kepada kita iman. Supaya kita nampak kelemahan kita dengan cara yang positif. Bukan nak takabur, bukan nak putus asa. Positif. Dan diberikan kita satu tugas. Yang sesuai dengan lemah kita. Apa dia? Ibadat pada Allah. Allah tak suruh kita pikul balak ke. Allah tak suruh kita buat benda-benda yang kita tak mampu. Allah suruh kita beribadat pada Allah. Kata ibadat ni, sifat ibadat yang diberikan pada manusia cukup ringan. Dia disebut rukhsah, ringan. Sembahyang ringan. Kita ulang benda serupa je. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Jadikan haji pun ringan. Kita buat haji ringan. Walaupun pergi duduk Mekah lama-lama, pekerjaan haji tu tak susah sangat. Simple je. Dah 3 hari kat Mina. Mungkin sehari dekat Arafah. Kemudian duduklah Mekah berapa hari, Madinah berapa hari, dah selesai. Secara umumnya ibadat haji tu tak susah pun. Kita diajar ibadat korban sembelih pun mudah. Dia suruh kita sembelih binatang ternakan, dia tak suruh kita sembelih gajah. Bayangkan kalau ibadat korban tu wajib sembelih gajah, tak tahu bayang macam mana. Berapa puluh orang mati nak boleh sembelih gajah. Atau kena sembelih kuda belang. Oh, penat kita kejar dia. Kuda belang, syarat sah korban ialah binatang yang laju berlari. Jadi kuda belang. Kalau kuda belang, harimau pun tak sempat kejar dia. Yang kata kita. Harimau pun cari anak kuda belang. Tu pun tak sempat. Kena buli dia anak kuda belang. Singa tak minat kuda belang sebab laju sangat. Dia lari. Dalam laju boleh tendang pula tu. Pecah muka singa. Jangan kata muka kita. Singa yang kejar kuda belang pecah muka. Kena sepak. Kita pula nak sembelih kuda belang. Kalau syariat itu macam tu. Tapi Allah jadikan mudah syariat. Sembelih kambing, lembu, unta. Yang memang sentiasa berada sekeliling kita. Jinak. Mudah. Maka bila kita kaji semua syariat, menunjukkan apa? Lemah kita. Dan syariat itu sesuai dengan sifat lemah kita. Bukan diringankan lagi. Solat 4 jadi 2. Ringan lagi. Kita kenapa kita gembira dengan rukhsah? Sebab kita lemah. 2 je solat. Mudah Kenapa kita sebut mudah? Memang kita lemah. Dan solat 5 waktu sehari pada waktu-waktu yang tertentu. Allah tak jadikan 5 waktu ni sekaligus kena solat. Kita lemah. Ini sifat-sifat manusia yang diraihkan dengan syariat. Sebab itu Allah menyebut, Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Allah mudahkan, ringankan untuk kamu. Kerana Allah mengetahui pada diri kamu kelemahan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir,
Bila seorang itu benar-benar dengan sifat lemahnya mengesakan Allah Ta'ala. Itu yang menguatkan dia. Esakan Allah. Meletakkan Allah dalam hatinya. Maka sama ada kita menjadi dua golongan. Dan berhadapan dengan dunia. Yang pertama golongan yang menjadikan dunia di tangan. Bukan di hati. Yang kedua golongan yang di tangan pun tak ada, di hati pun tak ada. Maka orang ni yang berjaya. Berjaya apa? Menjadi hamba Allah yang soleh. Berjaya apa? Berjaya mengatasi kelemahan dia. Sebab dunia ni tuan-tuan, kalau ada kat tangan, kalau ada kat hati, ini akan menambahkan lemah kita. Bila kita cinta dunia, kita makin lemah. Dia tak jadi makin kuat. Sebab itu setiap kali kita berpisah dengan dunia, kita pun tunjuk lemah, kita nangis. Setiap kali berpisah dengan dunia. Oleh kerana itu, bila kita lihat bagaimana Islam mengajar kita bermuamalah dengan dunia, biar berada di tangan, bukan di hati. Dan kalau kita boleh bebaskan dari tangan kita dengan bersedekah, maka itu lebih baik. Dan kita keluar dari dunia tanpa meninggalkan apa-apa dunia yang menjadi bebanan akhirat kelak nanti. Artinya kita dengan harta-harta duniawi, kita benar-benar amanah. Letak tempat dia. Beri pada orang-orangnya. Maka benda ni menjadikan kita ringan. Bebanan kita. Sebab dunia akan menambahkan beban kita. Kalau kita berjaya membuangnya, kita telah meringankan beban kita. Maka kita bertemu dengan Allah dengan keadaan ringan. Berbanding orang yang mengambil dunia dan yang telah menyesatkan dirinya, yang menjadikan dia lupa amanah Allah padanya, dia menyeleweng amanah tersebut. Maka bayangkan dunia tadi bagaimana menghujahinya hari akhirat kelak. Berbanding orang yang menggunakan dunia untuk akhiratnya. Kemudian kata Syekh, orang yang paling berani sekali berjaya menghadapi dunia ini, berjaya menghadapi tipu dayanya. Ini paling berani. Sebab dunia dia ada tipu daya dia. Dunia cuba memaksa kita jadi hamba dia. Tapi yang berani, yang boleh lawang dia, menjadikan dunia itu datang di bawah tapak kaki dia, ini orang berani betul-betul. Orang ni tak peduli dengan dunia. Dia kuat dalam menghadapi dunia. Sebab itu, yang boleh memerintah sebenarnya ialah orang yang tidak cinta dunia. Kerana itu para Nabi Allah utuskan jadi pemerintah. Sebab apa? Mereka tak cinta dunia. Tapi bila manusia yang cinta dunia jadi pemerintah, akhirnya dia ambil harta negara semua milik dia. Sebab dia lemah. Dia cepat tergoda. Dengan jawatan dia, dia ambil semua harta. Bukan dia nak tegakkan keadilan. Akhirnya, setiap kali dibuat demikian, rakyat benci dia dan jatuhkan dia. Begitu nasib semua pemimpin dunia. Melainkan segelintir mereka yang tidak cintakan dunia. Kalau kita tengok baik Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini semua tak cinta dunia. Naik. Dan bila mereka naik, mereka beri hak kepada empunyanya. Oh, Umar Al-Khattab tak peduli, dia tak ada istana. Dia tak ada bodyguard. Dia tenang, tidur bawah pokok. Abu Bakar juga demikian. Tak peduli walaupun dia dalam jawatan khalifah masih memerah susu unta untuk perempuan-perempuan tua. Janda-janda yang memerlukan. Dia tak peduli. Dia okey. Dan demikian juga Sayyidina Uthman bin Affan. Dia tak peduli dengan kekayaan. Dia tetap melaksanakan amanah. Qiyam, sehingga kata isterinya, pernah satu malam dia khatam Al-Quran dalam solatnya. Bayangkan orang yang mana yang mampu baca Quran banyak dalam solatnya. Mereka orang yang cintakan akhirat. Tentu kita nak tahu kita cinta akhirat tak? Atau cinta dunia, tengok. Lama mana kita bertahan baca Quran. Ada baca selai, asyik nak tutup. Cinta dunia tebal lagi. Tapi kalau kita baca Quran, kita merinduinya, maka sebenarnya hati kita ini ada akhirat. Tapi kalau saya kata baca Quran, sekejap. Kalau baca Facebook 8 jam. Selek mata Facebook. Maknanya dalam hati kita penuh dengan dunia. Tapi kalau kita celak mata baca Quran, belum pejang baca Quran, hidup kita baca Quran, benar dalam hati kita ada akhirat. Orang yang cintakan akhirat, kita boleh nampak. Dan orang cintakan dunia, dia jangan berdusta. Kita juga nampak. Bila dia jauh dari Quran, memang dunia penuh hati kamu.
Kita tahu Quran tu mukjizat. Semua orang Islam tahu Quran ialah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Satu-satunya mukjizat yang Allah beri pada Nabi-Nabi SAW yang kekal cuma mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran. Mukjizat Nabi-Nabi lain SAW semua hilang. Semua kita cuma dengar. Ini Al-Quran duduk depan mata kita, dalam genggaman kita, atas tangan kita, pada hati kita. Maka kalau nak tahu kita ni pahlawan yang berani, yang berjaya menundukkan dunia, maka lihat Quran dalam hati kita. Kemudian kata Syekh, orang yang berani itu yang hatinya bersih. Dia berjaya menyingkirkan semuanya selain daripada Allah SWT. Dan di sisinya ialah tauhid dan syariat. Dia ada dua senjata yang kuat yang jadikan dia berani. Tauhid dia, yang ini pengesaan dia pada Allah. Ya, esa ni bukan maksud kata Allah Tuhan yang satu semata-mata. Maksudnya pergantungan dengan Allah, pengharapan dengan Allah. Semuanya dengan Allah. Tak ada yang lain. Kemudian dia ada syariat. Syariat. Segala perintah-perintah syariat, sembahyang, puasa, zakat, semua syariat. Sehingga tak ada orang boleh ganggu. Dia ada syariat yang menentukan halal haram satu perbuatan. Kalau orang nak bagi dia rasuah, dia tahu ini haram. Syariat ni kata tak boleh. Orang nak ajak dia duduk bersama orang minum arak, tak boleh, haram. Walaupun saya tak minum. Sebab siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan duduk di tempat yang ada arak. Jangan duduk. Sebab tu kalau kita pergi bar, kelab malam, even kalau kita minum teh tarik sekalipun, hukumnya berdosa. Saya masuk minum teh tarik. Kawan saya minum arak. Tak boleh. Sebab kita duduk tempat yang ada arak. Kan Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, fala yajlis, jangan diduduk di tempat di mana ada arak. Walau dia tak minum. Yang minum lagi teruk. Apa yang menjadikan dia tolak benda tu? Syariat. Ni kawan ni ajak benda tak senonoh, dia tolak. Dia ada syariat. Siapa pun ajak dia buat benda mungkar, saya tak akan buat. Ini orang yang berani. Sebab dirinya ada apa? Ada tauhid dan ada syariat. Dia hidup atas muka bumi ini. Dan ini sebenarnya rasa yang Syekh mulakan tajuk dan menutup tajuk ini. Iaitu, kita lemah. Yang menguatkan kita ialah tauhid dan syariat. Kita manusia lemah. Tetapi bila tahu kita lemah, kita akan cari penguat kita. Semua orang bila tahu dia lemah, dia akan cari apa yang boleh kuatkan dia. Badan dia lemah, dia pun cari apa vitamin boleh kuatkan dia. Dia pun ambil, kuat. Dan bila kita tahu hakikat kita manusia dari awal kejadian kita sampai kesudahan kita, makhluk lemah. Maka kita mesti cari apa yang boleh kita kuat. Kalau seorang tentera, tanpa senjata dia rasa lemah. Nak lawan macam mana? Tanpa perisai, dia rasa lemah. Nak lawan macam mana? Bomba. Tanpa air di tangan dia atau tanpa fire extinguisher di tangannya, tanpa baju kalis api, tak mungkin dia boleh jadi bomba. Sebab dia dah lengkap, sebab tu dia boleh masuk dalam api. Dengan topi dia, dengan baju dia, dengan paip air dia, ataupun pemadam api dia, dia jadi berani tengok api. Kita tuan-tuan bila tengok dunia macam ni, dengan segala ganas, ombak yang ganas, badai yang menakutkan, kita nak lalu tempat ni, kita ada senjata kita. Syariat dan tauhid. Kebergantungan kita pada Allah dan hukum hakam yang jadi pagar kita. Kata andai kata tuan-tuan nak buat rumah dalam hutan. Apa yang tuan-tuan fikirkan? Tuan-tuan seorang-seorang ke dalam hutan nak buat rumah. Dalam tu ada binatang-binatang segalanya. Bisanya yang kita katakan ganas, buas. Pasti tuan-tuan akan fikir untuk buat pagar ni. Pagar keliling. Jangan ada seekor pun tembus masuk. Tuan-tuan buat rumah, tuan-tuan simpang bersama tuan-tuan senjata. Kalau ada yang melepasi pagar, dia tak boleh masuk rumah mereka, kita tembak dulu dia. Demikian diri kita ada syariat dan ada tauhid. Itu yang akan membentengi sifat lemah kita. Datanglah apa pun godaan, dengan ada dua benda ni, insya-Allah kita kuat. Kita gagah. Kerana Allah yang kuatkan kita. Allah yang gagahkan kita. Maka faham hakikat kita lemah. Kalau kita tak faham hakikat kita lemah, maka kita akan menjadi terus mainan syaitan
mainan dunia, mainan syahwat. Sebab yang lemah itulah yang diminati oleh yang kuat untuk bully kita. Tapi bila kita ada Allah, dalam hati kita ada Allah, syariat yang kita jaga, maka Allah jadikan kita orang yang lemah yang terpelihara, yang terjaga. Umpama seorang kanak-kanak bersamanya ibu dan ayahnya. Itulah umpama syariat dan tauhid, mak ayah dia. Apakah budak ni akan rasa lemah? Bila ada mak ayah dia, dia kuat. Dia didukung oleh ayahnya, kemudian didukung oleh ibunya, dijaga oleh kedua bapanya, maka tiada seorang pun berani usik dia dengan usik yang tak baik. Begitu bila kita ada syariat, begitu bila kita ada tauhid. Macam kita baby yang ada mak, ada ayah. Siapa nak usik kita? Kan Allah beri kita kekuatan. Begitu kita meraihkan sifat lemah kita, jangan dah lemah, buat pula benda lemah. Dah anak kecil duk main jauh pada mak ayah. Dah kena colek. Kena colek, kena bully, kena itu, kena ini. Mungkin dibuli oleh seekor anak kucing dia. Yang anak kecil tadi. Maka sebab itu bila kita dalam diri kita ada syariat, ada tauhid, insya-Allah kita akan kuat. Musibah-musibah yang menimpa kita akan kuat. Kegembiraan-kegembiraan yang Allah uji kita, kita akan kuat menghadapinya. Orang sekeliling kita pun sama. Semua benda yang bersifat melemahkan kita, menjadikan kita makin kuat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.